Alhamdulillah. Okey, khabar semua sihat? Lagi dia minum air dulu. Okey, Lagi dia minum. okey, Ustaz bagi rehat 2 minit je. Minum air, minum air. Penat tak? Tandas tu. Tandas ke berak ke? Ada air tak? Ada air boleh minum. Tak ada dia. Kalau tak ada air, pergi ambil ke dapur. Ya. Dengar tak suara Ustaz? Ustaz ajar subjek fiqah. Boleh. Tak apa, saya bagi 2 minit je Ustaz. Minum air dulu. Boleh. 1 minit lagi. Tengah 1 minit lagi. Cepat. Okey, jangan urut. Boleh minum air lagi. Tapi jangan makan lah. Minum boleh lagi. Kalau makan tak boleh. Makan agak sensitif sikit. Ada yang tak dengar. Dengar tak? Boleh rehat tak? Ustaz bagi lagi 1 minit. Okey. Tengok Ustaz bagi 1 minit. Kan pukul 11 3 minit kita mula Tadi siapa masuk tadi? Ustazah Fatimah. Okey tak Ustazah Fatimah punya line internet? Okay. Sangkut tak? Sangkut. Faham tak Ustazah Fatimah ajar nombor? Tajuk nombor kan? Okay. Ustaz dah tak ajar bahasa Arab, tapi kalau kamu nak tanya bahasa Arab, Ustaz boleh jawab. Cuma untuk ni Ustaz ajar fiqah dulu. Okey, dah pukul 11 3 minit. Kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Ustaz rasa Tadi masa Ustaz nak sebut amin kan? Saya tak suka. Yelah tu. Okey, tak apa. Okey lah tu. Aja tu tak apa, boleh lagi, boleh faham lagi. Jangan tak gerak dah. Tak gerak waktu tiba-tiba left. Tiba-tiba dah tak jumpa. Itu internet memang sangkut kuat lah tu. Okey, dah. Jangan chat. Setengah. Okey, Ustaz terangkan balik undang-undang gunakan Google Meet. Okey, pertama undang-undang bila gunakan Google Meet, jangan type benda yang bukan-bukan. Kalau tak dengar ke, kalau tak clear baru boleh guna chat. Okey, waktu Ustazah terangkan, waktu Ustazah cikgu masuk, Ustazah masuk. Waktu Ustazah masuk, jangan sembang-sembang. Kalau cakap tu cukup untuk, kalau Ustaz cakap tak jelas, barulah kamu keluarkan dalam chat. Okey? Boleh faham? Okey. Okey. Keluarkan buku fiqah. Ada dapat tak buku fiqah? Siapa ada yang tak dapat ke buku fiqah? Ada yang tak dapat? Okey, betul. Muaz Fitri betul. Keluarkan buku fiqah. Tak apa. Kalau yang suara Ustaz sangkut-sangkut, Ustaz ada buat rakaman video. Kalau kamu nak tengok balik video ni, kamu type kat YouTube 5 Syafi'i. Okey? Dengar tak? Okey, kalau kamu nak tengok balik kelas ni, kalau kamu nak tengok balik ulang rakaman tadi kat kelas ni, kamu type dekat YouTube 5 Syafi'i, nanti akan keluar. Okey? Tulis je dekat YouTube tu 5 Syafi'i, tapi bukan sekarang lah. Sekarang ni Ustaz tengah ngajar, nanti dulu.
Bila dah habis kelas semua, kamu nak tengok balik kelas ni, kamu type je 5 Syafi'i, nanti adalah keluar balik YouTube. Adalah muka ustazah, adalah muka kamu. Kalau ada muka kamu lah. Tapi ada muka ustazah, ustazah je lah yang ada. Okey. Kalau kamu tutup kamera kamu, memang tak keluar lah gambar kat YouTube kamu tu. Tapi kalau kamu tutup kamera lah. Kalau kamu buka kamera, nanti kalau YouTube nampaklah muka kamu. Okey. Dah keluar kan? Dah? Ada yang tak ada? Ada yang tak dapat lagi? Ya. Buku ni bukunya saya tunjuk ni, nampak tak? Nampak tak Kalisha? Bukunya ni lah Ustaz tunjuk ni. Okey, buka muka surat 1. Muka surat berapa? Buka muka surat 1, saya ulang balik yang minggu lepas. Saya ulang balik yang minggu lepas. Yang tak dengar tak apa. Aryan, kamu tak dengar tak apa. Ustaz rasa ini masalah internet dekat rumah kamu sebab yang kawan-kawan lain semua dengar. Jadi Ustaz ada buat rakaman dekat YouTube. Kalau kamu nak dengar balik kelas ni, lepas habis je kelas ni pukul 1 nanti, kamu boleh tengok kat YouTube, kamu type 5 Syafi'i. Okey? Okey, buka balik buku surat 1. Ustaz nak terangkan balik apa yang kita belajar pada minggu lepas. Minggu lepas kita belajar solat orang apa? Orang sakit. Ya, minggu lepas kita belajar solat orang sakit. Okey, solat orang sakit ni adalah solat yang dikhususkan bagi orang sakit sahaja. Maksudnya bila orang tu sakit, dia boleh solat dalam keadaan dia duduk. Orang sakit boleh solat dalam keadaan dia baring mengiring. Orang solat boleh solat dalam keadaan dia baring menerentang. Okey. Seterusnya cara-cara untuk solat, syarat sah orang solat sakit. Pertama, mengetahui masuk waktu solat, menghadap kiblat, menutup aurat, suci daripada hadas dan najis, ada keuzuran. Ada keuzuran ni maksudnya dia sakitlah, orang tu sakit. Mesti orang tu sakit. Dia tak boleh suka-suka, kita tak boleh suka-suka je. Dah solat belum? Dah nak solat tapi saya nak solat duduk saja nak solat duduk. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Sebab orang yang solat duduk ni adalah orang yang sakit. Contohnya kaki dia luka ataupun lututnya cedera yang menyebabkan dia tak boleh bangun. Dia tak boleh bangun dan dia terpaksa duduk. Itu solat untuk orang. Kalau masih boleh bangun, Ustaz? Kalau masih lagi boleh bangun, tengoklah tahap kebangunan dia tu. Contohnya tahap dia berdiri macam mana. Tapi kalau dia berdiri lama, dia terjatuh, dia elok duduk lah. Tapi kalau dia berdiri lama, dia boleh berdiri dalam keadaan dia lama, eloklah dia solat dalam keadaan dia macam normal lah, macam solat orang berdiri lain. Okay? Sama juga dengan baring, ada yang baring mengiring, ada yang baring menelentang, melihat kepada sakitnya. Ada satu lagi baring meniarap pun boleh, tapi orang yang sakit lah. Okay? Okay, cara-cara orang solat duduk, macam mana cara-cara solat duduk? Dia sama macam duduk tahiyat duduk antara dua sujud. Kalau kamu tengok dekat muka surat 4 tu, pergerakan solat secara duduk, solat duduk, dia duduk macam duduk antara dua sujud. Masa duduk antara dua sujud ni waktu kita baca, ya. Saya kena tutup, saya kena lock dulu sebab bateri saya tinggal 2%. Cas. Okay. Alright. Kalau solat duduk ni, dia dalam keadaan dia duduk macam duduk antara dua sujud. Maksudnya duduk antara dua sujud ni waktu kita baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, waktu tu duduk dia macam tu. Dan dia angkat tabir macam kamu tengok dekat pergerakan solat duduk dekat muka surat 4 tu. Ini pergerakan dia. Okey, seterusnya baring mengiring. Sama juga, dia berdiri tegak tapi dalam keadaan dia mengiring. Dan bila dia rukuk, dia tunduk sikit, dan bila dia sujud, dia tunduk lebih sikit. Kamu tahu kan rukuk macam ni, sujud kita lebih tunduk bawah. Dan sama juga macam dalam baring mengiring ni. Dia baring mengiring, dia tunduk sikit je untuk rukuk.
Untuk sujud dia lebih sikit daripada rukuk. Lepas tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya solat orang baring. Solat orang baring ni dia menghadap kiblat. Macam mana dia menghadap kiblat? Kaki, katalah ini depan ni kiblat kamu, kiblat kita lah. Kaki dia kat sini dan kepala dia kat sini. Kiblat, menghadap kiblat. Kalau baring menelentang, ini kiblat. Dia kat sini lah. Okey. Kalau baring, itu baring mengiring, sorry. Ni baring mengiring. Kiblat, baring mengiring, dia kena menghadap kiblat. Kalau kiblat dia kat depan sini. Tapi kalau baring menelentang, kaki dia kat sini, kiblat, kamu ni kiblat. Kaki dia kat sini, badan dia kat situ. Okey. Dan dia solat macam biasa lah. Balik Allahu Akbar. Bila dia rukuk, dia angkat sikit kepala. Dan bila dia sujud, dia kalau dia contoh dia tak boleh nak bergerak. Ya. Lepas tu dia boleh gerak kepala tu kan. Dia baring macam pandang ke atas tu kan. Ya, betul. Kiblat dia maksudnya kaki di arah ke kiblat. Dia baring macam baring melentang. Sama macam muka surat 6 tu. Dia dah tak boleh bergerak badan. Dia boleh bergerak kepala je dia boleh. Dia boleh bergerak kepala je. Dan dia sama macam baring dekat solat yang muka surat 6 tu. Sama, sebiji. Kaki dia dekat sini, ni kiblat. Kaki dia dekat sini, kepala dia dekat sini. Lepas tu, kalau kepala dia tak boleh gerak, katalah kepala dia tak boleh gerak ataupun kepala dia gerak. Kalau dia gerak juga kepala dia sakit. So, isyarat yang digunakan adalah mata. Kalau rukuk dia kena kecilkan sikit mata dia. Kalau dia sujud dia tutup mata dia. Ya. 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 Apa dia? Tapi tak ada buku lagi. Siapa tak ada buku? Saya. Siapa tu? Ini. Danish. Tak ada buku lagi? Banyak. Tak dapat lagi. Tak dapat lagi? Banyak. Kamu seorang ke tak dapat buku? Kau tak dapat semua. Berapa orang tak dapat buku teks? Saya ada dapat sikit je buku. Lepas tu yang lain biasa tak dapat lagi. Fiqah ada tak fiqah? Kita tak ada. Fiqah tak ada. Bahasa Arab tadi ada bahasa Arab tadi. Bahasa Arab pun tak ada ke? Tak ada. Bahasa Arab semua orang tak ada. Bahasa Arab semua orang tak ada. Orang tak dapat. Ya ke? Semua tak ada. Bahasa Arab saya dapat. Oh, Wan Nakib dapat dia. Siapa Wan Nakib? Ada orang bagi Wan Nakib ada orang bagi ke? Okey, tapi fiqah itu bahasa Arab tu. Itu bahasa Arab inovatif. Bahasa Arab inovatif kalau buku teks tak dapat lagi Okey, tapi fiqah ada tak semua fiqah? Danish saya tak ada fiqah. Okey, yang tak ada boleh buka boleh tahu. Yang tak ada buku teks boleh tengok skrin ustaz. Nampak tak Danish? Nampak tak skrin ustaz? Okey, ini muka surat 6. Yang saya cakap tadi. Ini muka surat 6. Ni solat orang baring, melentang. Saya masih tak faham. Ya? Aryan. Oh, maksudnya kaki tu arah kiblat lah kan? Ini kiblat kan? Ni kiblat lah kan? Kaki dia kat sini. Ni kaki ni. Ustaz boleh letak kaki ustaz. Kalau saya tunjuk kaki ustaz kan? Okey, ni macam kaki ustaz lah. Kaki ustaz kat sini kan? Boleh kat sini tu. Lepas tu dia menghadap kiblat kat sini. Tapi baring melentang, baring mengiring, ni kiblat mengiring sini mengiring baring. Macam tu. Macam tu. Okey. Okey, ini syarat orang sakit. Aryan, internet kamu tak clear sebab kawan-kawan lain semua boleh dengar suara ustaz. Tak apa Aryan, ustaz dah rakam dekat YouTube. Kalau kamu nak tengok rakaman ni, kamu boleh last kali, habis kelas, kamu buka kat YouTube, kamu type 5 Syafi'i. Akan keluar kelas yang kamu belajar tadi. Okey? Tadi Aryan ni, saya baru masuk ni. Tak kena surat tadi, Cik. Aryan seorang lain tak clear Okey. Itu okey, buka muka surat yang ke-7. Muka surat yang ke-7 ni hikmah orang
solat orang sakit. Apa hikmah dia? Hikmah dia kalau macam akhlak, hikmah dia lain. Kalau akhlak, kalau hikmah, contohlah hikmah, kalau dalam subjek akhlak, kamu belajar akhlak, hikmah akhlak, contohnya hikmah adab berjiran kan. Hikmah adab bermain. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya hikmahnya jiran suka kita, contoh kan. Kalau kita dapat dapat ramai kawan kalau kita belajar akhlak. Tapi kalau fiqah, hikmah solat orang yang sakit, hikmah dia kita dapat sentiasa mengingati Allah, kita dapat bersyukur dengan nikmat Allah, dikasihi dan diridai Allah, yakin terhadap pertolongan Allah, sabar dan tabah menghadapi kesakitan, memperoleh ketenangan jiwa. Okey, maksud dia orang yang sakit ni, bila dia sakit, dia agak rasa macam kita lah. Kadang-kadang satu masa kalau kita demam kan, kita pernah demam tak? Kalau kita demam, kamu perasan tak waktu kita demam, kita rasa badan kita lemah. Kita rasa kita nak makan pun kita tak larat. Kita rasa kita demam, waktu kita demam, kita nak bangun pun kita rasa macam pening kepala kan. Kita muntah-muntah, kita demam. Tapi kita wajib tak solat? Kita demam tu, kita wajib tak solat? Wajib. Solat tu tak wajib. Tak ada. Saya tak boleh solat lah. Kenapa? Saya demam. Tak boleh. Tak ada macam tu. Demam ke, kena solat juga. Tapi ikut kemampuan lah. Kalau dia demam terlalu teruk sangat kan. Contoh macam COVID-19 kan. COVID-19 ni pun dia tahap yang demam juga. Dia ada tahap dia peringkat dia demam dan dia sesak nafas. Adakah dia dibenarkan solat macam kita solat kena berdiri apa semua kan? Tak boleh lah. Dia kena solat sekadar yang dia mampu. Dia solat orang sakit. Dan supaya bila dia solat tu dia ingat Allah. Dia tahu yang dia sakit. Aku sakit sebab Allah. Aku sakit sebab Allah bagi. Bukan aku sakit sebab saja-saja je, tak. Sebab Allah yang bagi aku sakit. Aku nak sihat pun Allah juga yang bagi. Jadi kita minta, waktu kita sakit tu kita minta, kita kena solat sebab kita nak Allah bagi kita sembuh semula. Bagi kita sihat semula supaya kita boleh beribadat dengan Allah. Itulah maksudnya hikmah. Kenapa orang sakit pun kena solat juga. Supaya menguatkan kita punya keimanan kita dengan Allah. Okey, selesai. Kita masuk tajuk yang baru. Buka muka surat 9. Okey, dah buka surat 9. Apa yang kamu faham daripada tajuk tu, dia tulis apa? Solat dalam kenderaan. Solat dalam kenderaan. Okey. Solat dalam kenderaan. Okey, solat dalam kenderaan ni mengikut tengok kenderaan lah. Okey, kalau kamu tengok sini gambar yang dibagi, apa kenderaan yang gambarnya dibagi kat sini? Kapal terbang. Dia tengah solat dalam kapal terbang. Okey, dia tengah solat. Kalau gambar lelaki ni, agak-agak kamu lelaki yang dalam gambar ni, dia tengah solat dalam kapal terbang ke dia solat dekat dalam kereta api? Kapal terbang sebab dia ada macam kapal terbang. Ya, betul. Okey, kenapa, macam mana kamu tahu dia kapal terbang? Sebab tingkap dia. Kamu tengok tingkap dia kecil je kan? Memang kapal terbang tingkap dia kecil. Kapal terbang tingkap dia tak boleh besar-besar. Sebab apa tingkap kapal terbang tak boleh besar? Bukan kamu tahu? Kamu tahu tak kenapa tingkap kapal terbang tak boleh besar? Silau sangat. Silau tu boleh salah satu juga. Satu silau. Satu lagi Kalau ada burung langgar nanti pecah. Yes. Dia agak sensitif. Tingkap kapal terbang ni agak sensitif. Dia bukan macam tingkap kereta api. Sebab apa? Sebab pergerakan kapal terbang sangatlah laju. Sangat laju, terlalu laju. Sampaikan kalau orang kalau lah dilanggar orang ataupun burung lah. Kalau burung terlanggar, dia bukannya boleh nampak lagi burung tu kan. Tak ada. Dia tanggar orang, burung hancur terus. Maksudnya hentaman kapal terbang tu laju tu terlalu kuat. Jadi tu boleh buat tingkap yang besar. Katalah sebab dia tengah laju. Tak ada orang akan buat. Saya nak buat kapal terbang yang saya akan buat kapal terbang akan datang, tingkap dia sangat besar. Tak ada. Bahaya tingkap yang sangat besar sebab dia akan Ada datang orang tu terhantuk kat tingkap terus jatuh. Yes. Itu satu lagi dia akan bila kuat sangat ditakuti tingkap tu boleh pecah. Okey. Saya tak buat tingkap langsung, tak
Kalau turun tingkat pun gelap, buka lampu je lah. Okey. Apa-apa nanti. Okey, ini solat kenderaan. Solat dalam kenderaan dengan solat dalam kereta api. Dalam kereta api yang kalau ni bagilah. Sebenarnya solat dalam kenderaan ni macam-macam kenderaan lah. Kenderaan, apa-apa kenderaan. Lori ke, bas ke, kereta ke, motosikal. Motosikal macam ni kita nak solat motosikal. Kita tengah bawa motosikal kan. Lepas tu kita nak solat macam ni. Apa akan jadi? Kita kena berhenti lah. Kita kena berhenti. Kalau kita solat dekat atas motosikal, tak boleh. Kalau kita tengah drive kan, aku nak solat. Allahu Akbar. Lepas tu nak sujud. Kawan sebenarnya kawan dekat depan tu dia tu kanan. Depan dia bawa orang ada kalau bawa dua orang okey lah. Kalau bawa dua orang, kalau dia bawa seorang, macam ni dia nak sujud kan. Dia sujud Allahu Akbar sujud. Dia sujud kalau orang macam tu dia naik motor, dia kalau sujud, dia bukan sujud dia sujud atas lantai dulu. Tahu ni bush. Dah jatuh dekat lantai dia sujud lah. Tak boleh lah macam tu. Maksudnya kalau orang mau naik motor, dia kenalah berhenti tepi jalan kan. Dia berhenti tepi jalan, dia solatlah tepi jalan. Itulah cara yang terbaik. Tapi tempatnya besar, betul, tempatnya besar. Kalau tepi highway tu, kalau tepi highway tu elok ke kita berhenti naik motor tu, berhenti solat tu. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab ruang dia agak sempit. Lagi satu, kereta dekat highway, kereta terlalulah laju, bahaya. Jadi dia kena cari tempat RNR lah. Dia kena berhenti dekat RNR, barulah dia boleh solat. Okey, sebenarnya solat dalam kenderaan ni, saya ceritakan secara ringkas. Solat dalam kenderaan ni adalah untuk kita solat sekadar kita hormat waktu. Hormat waktu ni maksudnya, okey, kita tengah naik motor, kita tengah naik bas lah kan. Contoh, kita naik bas. Naik bas daripada Selangor nak pergi Kelantan. Jarak tu agak jauh. Dan bila bas tu pula dia kata, minta maaf tuan-tuan, saya tak akan berhenti, kata bas tu. Driver bas tu cakap macam tu, saya tak akan berhenti, saya akan bawa bas terus sampai Kelantan. Dan tak boleh berhenti, dia kata. Kalau dia kata boleh berhenti, kita boleh solat dekat RNR kan? Tapi dia kata, saya tak nak berhenti, saya nak bawa terus sampai kat Kelantan. Jadi perjalanan selama 6 jam kamu ada dalam kenderaan. Jadi waktu macam tu, kita boleh solat dalam kenderaan. Tapi solat dalam kenderaan tu adalah solat kita sekadar kita hormat waktu. Ni hormat waktu, contohnya kita tengah dalam kenderaan tu tiba-tiba masuk azan zuhur kan. Kita dengarlah dekat dalam bas tu, kita dengar radio kan. Kita dengar radio cakap sekarang telah masuk waktu zuhur bagi kawasan yang sama waktu dengannya. Contoh kan. So kita dah masuk waktu zuhur ni, nak solat kan. Jadi kita solat ya. Macam mana nak ambil wuduk kalau dalam bas? Ambillah wuduk daripada rumah. Dia kan ni. Okey. Macam mana nak duduk di rumah? Sebenarnya solat hormat waktu ni bukan solat yang contohlah dia dah solat kan. Dia solat dalam kenderaan tu, dia solat apa semua kan. Lepas tu bila dah sampai kat Kelantan, lepas tu orang tanyalah, mak ayah dia tanya kan, kau dah solat ke daripada Selangor tadi? Lepas tu dia pun jawab, dah solat dah dalam bas tadi mak. Kamu tahu tak, sebenarnya solat dalam kenderaan ni adalah solat yang bila dia dah turun daripada kenderaan, bila dia dah sampai dekat Kelantan, contohnya dia dah sampai kat tempat yang ditujukan kat Kelantan tu kan, dia kena solat semula. Itu sahaja. Sebab dia sekadar solat hormat waktu. Maksudnya dia hormat waktu. Tapi kalau tak solat hormat waktu boleh ke? Boleh. Pemandu bas. Sebab bila katalah pemandu bas cakap, dia kata saya tak akan berhenti, saya akan terus bawa ke Kelantan contohnya. Jadi kita pun tak apa, maksudnya kita dah sampai kita di Kelantan, kita terus solat jamak, kita solat zuhur. Pemandu bas solat kat mana? Solat pemandu bas pun solatlah sejamak juga. Maksudnya dia pun maksudnya dia mungkin kejar masa. Disebabkan dia sampai ke Kelantan, dia pun kena solat di Kelantan. Driver bas tu dia akan solat ke Kelantan. Sama juga. Dia kena solat, tapi dia solat jamak lah. Dia solat zuhur 2 rakaat, dia solat asar 2 rakaat, macam tu. Dia gabungkan solat. Disebabkan gabungkan solat ni bukan suka-suka je. Kita bukan duduk kat rumah sini kan.
Lepas tu dah solat belum? Dah solat jamak tadi, aku solat jamak. Tu orang pun pelik, kenapa kau solat jamak? Kau duduk rumah saja suka-suka. Tak boleh. Solat jamak ni untuk orang yang memang dia pergi perjalanan. Dia boleh solat, dia gabungkan solat zuhur 2 rakaat dengan solat asar 2 rakaat sahaja. Dia tak payah buat 4 rakaat macam kita buat 4 rakaat kalau kita yang duduk macam ni. Okey. Okey. Buka muka surat 10. Okey, yang tak ada buku tengok Ustaz punya skrin. Nampak tak? Hadis pula. Firdaus pula. Apa? Danish, nampak tak? Okey. Okey, ikut Ustaz baca Syarat sah solat di dalam kenderaan. Ikut baca. Syarat sah solat di dalam kenderaan. Okey. Pertama, suci daripada hadas dan najis. Suci daripada hadas dan najis. Okay. Kedua, mengetahui masuk waktu. Mengetahui masuk waktu. Ketiga, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Keempat, menutup aurat. Okey, kat sini ada empat. Ada berapa? Ada empat. Ada 4 syarat sah dalam kenderaan. Pertama, suci daripada hadas dan najis. Kedua, mengetahui. Apa yang bunyi tu? Tutup balik. Tutup mikrofon. Kalau ada bunyi, tutup mikrofon. Pertama, suci daripada hadas dan najis. Kedua, mengetahui masuk waktu. Ketiga, menghadap kiblat. Dan yang keempat, menutup aurat. Okey, menghadap kiblat ni sebenarnya menghadap kiblat. Kamu tahu kan, Ustaz dah cerita dah minggu lepas, apa dia maksud menghadap kiblat? Menghadap kiblat lah. Menghadap apa? Menghadap kiblat apa maksud menghadap kiblat? Dia kena menghadap apa? Okey, betul. Dia kena menghadap Kaabah. Tapi dalam kenderaan kita bergerak. Kereta tu kadang-kadang dia pergi ke kanan, lepas tu pergi ke kiri, lepas tu pergi ke kanan balik. Itu pun saya nak tanya tadi. Macam mana kita nak menghadap kiblat dalam keadaan macam tu? Berhenti. Sebenarnya cara yang terbaik sebenarnya kita kena berhentilah. Itu cara terbaik sebenarnya. Tapi kalau nak solat juga dalam kenderaan, tapi yang saya cakap tu tadi. Kalau solat juga dalam kenderaan, dia cuma boleh, dia agak je. Dia rasa, okey, kiblat kat sana. Dia pun solat lah. Lepas tu bila kenderaan tu ke kiri, tak adalah dia kena, macam mana pula? Lepas tu bila kenderaan tu pergi kat belakang, dia pun pusing ke belakang. Tak adalah macam tu. Maksudnya, dia kena kekal lah macam tu. Dan bila dia sampai ke destinasi dia, contohnya dia dah sampai dia dekat puncak alam, dia kena solat balik. Itu saja. Okey. Ustaz, kalau dalam kapal terbang nak pergi ke luar negara? Kalau dalam kapal terbang pun sama juga. Sebenarnya dalam kapal terbang lagi orang kata apa, disebabkan pergerakan kapal terbang yang terlalu laju, waktu solat tu jadi cepat. Contohnya kamu daripada, kita ambil contoh negara daripada Mekah. Mekah. Kamu daripada Mekah nak balik ke Malaysia. Dalam keadaan Mekah nak balik ke Malaysia tu, jaraknya bukan jarak. Mekah adalah daripada belah barat. Malaysia adalah di sebelah timur. Bila kamu bertolak kapal terbang dekat Mekah tu subuh, kamu sempatlah solat subuh di Mekah. Okey, kamu solat subuh di Mekah, dekat airport, dekat lapangan terbang kat Mekah tu kamu solat subuh. Okey. Sekarang ni solat yang kamu tak buat lagi adalah Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Tapi waktu tu belum masuk waktu lagi. Jadi kamu pun lepas tu pukul 7 masuk kapal terbang. Bila kapal terbang tu bawa laju kan. Sampai je dekat Malaysia dah malam. Dan malam dia tu sekejap je, 6 jam je dah malam. Padahal waktu siang ni lama.
Tapi bila naik kapal terbang disebabkan kita melawan arah matahari, kita sampai di Malaysia tu 6 jam je. Jadi kita tak tahu kita aku ni mana satu kiblat ni kan? Mana satu waktu zuhurnya, mana satu waktu asar ni, tak tahu waktu tu bila. Jadi cara terbaiknya adalah sampai je dekat lapangan terbang dan sampai je dekat KLIA tu, solatlah waktu tu. Solat dekat KLIA tu, solatlah jamak terus. Solat jamak zuhur asar, solat jamak maghrib isyak terus dekat situ. Okey, soalan ustaz, soalan kamu yang tu saya rasa dah terjawab. Okey, ada satu lagi ayat kat bawah. Okay, kita baca sama-sama yang bawah ni. Setiap mukmin wajib menunaikan solat dalam waktu yang ditetapkan di mana jua dia berada. Okey. Yang ini adalah maksud daripada solat. Sebenarnya solat dalam keadaannya hanya untuk solat untuk hormat waktu. Sebab bila selesai dia solat, dia akan solat semula. Bila dia solat selesai dia solat dalam kenderaan, bila dia keluar daripada kenderaan dia sampai tempat tu dia kena solat semula. Okey. Okay, seterusnya buka muka surat 11. Dah? Okey, ni contoh solat dalam kereta. Kalau kita tengok sini, solat dalam kereta lah. Okey, budak lelaki ni dia solat dalam kereta. Okey, kamu tengok situ dia cuma duduk je, dia tak payah berdiri. Dia tak payahlah berdiri dekat kereta tu. Kereta tu kan tengah bawa, lepas tu dia berdiri pula. Bahaya sebab kalau kereta break, nanti dia akan terenjak ke depan. Nanti akan berlaku. Ya. Saya pernah solat dalam kereta waktu saya tengah berniaga. Lepas tu kereta tu tengah berhenti lah. Lepas tu saya dia berdiri dalam kereta. Okey, biasanya sebab solat dalam kereta ni ataupun solat dalam kenderaan ni, biasanya bila kita dah solat, bila kita dah sampai dekat RNR, kita kena solat semula. Dia solat yang kita dalam kenderaan ni adalah solat yang kadang kita hormat waktu. Solat dalam kenderaan ni adalah solat yang kita hormat waktu. Maksudnya kita hormatlah waktu zuhur tu. Kita pun senyap, kita solat. Tapi bila dah sampai ke RNR, kita kena solat zuhur semula di RNR, di surau RNR. Okey? Okey. Okey. Kita baca dekat sini. Okey, baca dekat yang gambar muka surat 11 tu. Okey, ikut Ustaz baca Pertama, niat berserta takbiratul ihram. Kedua, membaca surah Al-Fatihah dan mana-mana surah. Ketiga, rukuk. Okey, rukuk ni gambar ni gambar rukuk. Gambar yang ketiga tu gambar rukuk tau. Dia letak tangan dia dekat lutut dia, lepas tu dia tunduk sikit je kepala dia. Nampak? Dia tunduk sikit je kepala dia. Okey? Okey. 1 2 3. Keempat, iktidal. Ikut Zat. Keempat, iktidal. Okey. Kelima, sujud. Okey, yang gambar sujud tu kamu tahu tak gambar sujud yang mana satu? Gambar sujud yang ke berapa? 1 2 3 4. Ya, betul. Gambar sujud yang keempat tu. Kamu nampak tak beza dia rukuk dengan sujud? Sujud lebih tunduk. Rukuk tunduk sikit sahaja. Okey. Contohnya 1 2 3 4 5. Keenam, duduk antara dua sujud. Ketujuh,
Ketujuh, membaca tahiyat akhir. Ketujuh, membaca tahiyat akhir. Kelapan, memberi salam. Kelapan, memberi salam. Okey, yang ni ketujuh lah ni. Yang ni ketujuh, yang ni kelapan, memberi salam. Okey. Duduk antara dua sujud tu, duduk macam biasa lah. Apa sujud? Okey. Kita baca yang bawah ni. Rukuk dan sujud. Itu saya baca. Rukuk dan sujud Rukuk dan sujud adalah mengikut kemampuan. Adalah mengikut kemampuan. Sebab dia sama macam Ustaz lagi berapa minit Ustaz? Ustaz sampai pukul 12 lah. Lambat lagi nak. Lambat lagi ya. Okey. Nak cerita kat sini, kalau ikut kemampuan tu maksudnya kadang-kadang kalau kapal terbang, dalam kapal terbang biasanya seat kita dengan tempat duduk kita dengan tempat duduk depan agak rapat sebab dia nak penuhkan ruang. Jadi kadang-kadang kita nak rukuk tu kadang-kadang tak muat kadang-kadang. Jadi ikut kemampuan kita lah. Kalau kita sujud tu macam ni, rukuk dia kena sikit je. Okey. Dia kena lebih bezakan antara rukuk dengan sujud tu. Rukuk tunduk sikit, sujud tu lebih sikit daripada rukuk. Okey, buka muka surat 12. Okey, dah buka surat 12. Okey, yang ini muka surat yang terakhir lah. Okey, kita baca hikmah dia. Okey, ikut Ustaz baca. Hikmah solat di dalam kenderaan. Hikmah solat dalam kenderaan. Pertama, sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan dan tempat. Kedua, dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan seseorang. Okey. Ketiga, hidup diberkati dan diredai Allah. Keempat, memperolehi ketenangan jiwa. Okey, saya terangkan balik. Okey, nombor 1 hikmah. Hikmah solat dalam kenderaan. Pertama, sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan dan tempat. Okey. Sekejap Ya, Assalamualaikum. Puan Nazrin apa? Ya. Alhamdulillah, sihat. Dalam sekolah ni, dalam sekolah tengah mengajar. Boleh cakap sikit. Boleh. Okey. Oh. Ya. Okey. Esok saya. Hari ni saya lagi. Maknanya boleh solat lebih daripada 5 orang ke macam mana? Beberapa orang je lah. Oh. Okey. Alright. Okey. Alright. Okey. Jom. Okey, Assalamualaikum. Salam buah. Alright. Okey. Assalamualaikum.
Okey, Ustaz minta maaf. Okey. Okey, Ustaz terangkan tadi. Sambung balik. Okey, hikmah solat dalam kenderaan. Pertama, sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan dan tempat. Tak, ada orang call Ustaz. Ustaz tak call lah. Apa, ada Nazir Masjid telefon Ustaz. boleh ni orang. Apa, sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan dan tempat. Maksudnya, solat dalam kenderaan ni adalah untuk kita yang mengingati Allah. Dan kedua, mendapat laksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan seseorang. Ini pun sama juga. Hidup diberkati dan diridhai Allah. Dan yang terakhir, memperoleh ketenangan jiwa. Okey. Apa yang Ustaz nak beritahu sini, solat dalam kenderaan ni, bila kita buat solat dalam kenderaan, bila kita dah turun, contohnya kita dah berhenti dekat RNR ke, kita dah sampai tempat kita, contohnya kita dah sampai kat puncak alam ke, kita kena solat semua. Solat semula. Okey. Kesimpulan bahasa yang seterusnya. Okey, Besar hati. Bukan hati. Nampaknya yang saya tahu betul. Besar hati ni maksudnya akhirat. Okey, ada tak siapa yang dapat buku tentang ni? Pada hari ini, Fiona tu dah orang besar hati. Ya, Line Ustaz, you lost your network connection. Dia berubah pula. Ya, tunggu je. Okey, dapat balik. Masuk boleh. Ya. Janganlah pelik-pelik. Okay, Ustaz minta maaf. Line Ustaz tak clear tadi. Line Ustaz tak clear. Dengar tak suara Ustaz? Okey. Okey. Line Ustaz tak clear. Okey, kamu ada tak dapat buku inovatif PK? Dapat tak? Ada tak? Itu ada ke? Sekejap tau nak ambil. Ada. Boleh keluarkan. Boleh keluarkan. Ya. Nak bawa Ustaz. Okey. Untuk yang ni ada siapa yang tak ada? Ada tak yang tak dapat lagi? Ada siapa yang tak dapat? Ustaz, dekat terus kat apa ni? Juga mana nak masuk. Alright. Okey. Line. Okey, dengar tak suara Ustaz? Dengar? Dengar Okey. Buka muka surat muka surat 1. Okey, boleh cuba jawab, boleh tengok buku teks. Soalan pertama, muka surat 1 dengan buat muka surat 2 dulu. Okey, cuba buat sekarang. Kalau tak tahu boleh tanya Ustaz. Kalau tak tahu boleh tengok buku teks. Okey, boleh buat sekarang. Muka surat 1 dan 2. Muka surat buku inovatif. Muka surat
dan 2. Tahu tak? Ada keluar tak Ustaz punya chat? Tak keluar je? Tak ada? Buku inovatif Tak ada pun. muka surat 1 dan 2. Mana nak tekan? Tak ada deh. Tak ada, tak keluar. Tak boleh. Apa? Dia tanya apakah hukum solat orang yang sakit? Sunat kot? Sunat kot? Hukum orang yang sakit wajib. Orang kalau orang tu sakit dia wajib solat orang sakit. Kalau dia sakit dia wajib, kalau orang tu sakit dia wajib solat orang sakit. Dia wajib. Ustaz, kalau muka panas, kalau apa tak? Tak larat nak dia, tak larat nak bangun, tak larat Kalau dia tak larat ke dia wajib. Kalau orang macam tu dia tak larat nak bangun ke, tak boleh, dia wajib untuk solat orang sakit. Wajib. Wajib ke? Wajib, orang sakit wajib solat orang sakit. Wajib. Oh lah. Ni dah balik Akram. Akram. Tak tahu boleh tanya Ustaz. Ya, Kalisha? Boleh. Ya. Ya, betul. Kalau cara-cara dia tu dekat muka surat ini, muka surat cara-cara tu dekat surat. Oh, Ustaz. Ni pun ada muka surat cara-cara, kalau kaifiah tu cara-cara juga. Ustaz. Ya Muhammad. Buat muka surat satu kan? Bukan buat muka surat 1, 2. Okey. Syarat orang sakit. Syarat orang sakit. Solat orang sakit. Ustaz. Ya. Ada nombor 4 muka surat 1 tu kan? Ya. Yang bawah tu apa? Surat 1 soalan 4 menghadapi apa tu? Menghadap kiblat. Oh, menghadapi.
Ya, mana okey. Solat duduk atas lantai dengan duduk atas kursi sama juga. Sama. Duduk atas lantai, duduk atas kursi sama. Dia punya cara tengok bergantung pada duduk dia macam mana. Tapi duduklah. Ya, Kalau orang yang sakit wajib kan? wajib. Sama. Satu yang satu je ke? Ya? Dalam pusat mana Ustaz? Oh, dia tak tulis ni. Itu soalan yang keberapa? Duduk tegak menghadap kiblat, niat serta takbiratul ihram adalah kaifiah. Buka muka surat. Bukan Ustaz, maksud saya buat sampai pusat mana? Oh, 1 dan 2 sahaja. Siap, Alhamdulillah. Okay, kita akan bincang. Yang nanti dah siap, kita akan bincang jawapan. Buat dulu. Just tanda sahaja. Nanti kita akan bincang jawapan dia. Kalau semua dah siap, bagi tahu tau. Kita akan bincang jawapan. Ya. Solat dua soalan nombor 6 tu, kita suruh melakukan solat bagi orang Bagaimanakah cara melakukan solat bagi orang yang sakit? Dia dekat bahagian sini. Jawapannya ada dekat bahagian. Ya. Muka soal nombor 4 ni, nombor 3 ni, nombor 4 tak 4. Okey, nanti dulu. Yang Okey, Kalisha, jawapan kamu ada dekat sini. Kaifiah tu, Kaifiah. Kalisha, jawapan kamu ada dekat muka surat 3 yang atas sekali. Atas sekali. Ya. Ada satu je jawapan dia, satu je jawapan dia. Saya pun tengah fikir. Jawapannya ada satu sahaja. Ada dekat muka surat 3. Yang atas sekali, muka surat 3 yang atas sekali warna kuning tu. Ada Ustaz solat menyiarap. Dalam solat tu ada, tapi dalam buku teks dia tak tulis. Jadi kamu tulis yang ada dalam buku teks saja. Solat menyiarap ada, memang ada. Solat menyiarap ada, cuma dalam buku teks dia tak tulis. Jadi kamu ambil jawapan yang ada dalam buku teks saja. Ya Muhammad. Nombor 4 ni menghadap kiblat kan? Ya, betul, menghadap kiblat. Ya, sekejap. Dah siap dah? Dah. Okey, boleh rehat. Fatihah ni siapa? Mana dia budak nama Fatihah? Siapa Fatihah? Oh, Fatihah. Okey, sorry. Ustaz minta maaf. Jangan kacau kakak. Kau belajar. Akram.
Dah siap dah semua? Satu je. Jom. Nombor 5 ni baik pening lah dia. Nombor 5 kamu pening. Kamu pening. Apa yang kamu pening? Kenapa pening? Okey, saya baca soalan nombor 5. Duduk tegak menghadap kiblat, niat serta takbiratul ihram adalah kaifiah. Duduk. Dia dah bagi awal lah. Duduk tegak. Okey. Duduk tegak. Janganlah pening. Dia dah bagi clue tu. Duduk. Saya nak duduk lah. Duduk tegak. Pening lagi. Apa? Saya nak duduk lah. Ya. Sampai muka surat 2 je. Sebab yang belakang muka surat 3 tu. Muka surat 3 ni kamu boleh buat lepas habis ni. Kamu kelas sampai pukul berapa? Pukul 1 Okey. Dan petang ni kamu ada mengaji kan? Sabtu Ahad nanti kamu boleh lah buat yang muka surat 3 Muka surat 3 boleh buat. Muka surat 3. Muka surat 1, 2, 3 lah kalau semua sekali. 1, 2, 3. Yang ni tajuk yang minggu lepas kita belajar. Solat kenderaan tak masuk lagi. Solat kenderaan soalannya dekat sebelah tu kita tak masuk lagi. Kita tak buat lagi soalan solat kenderaan kita belum buat lagi Kita buat solat orang sakit dulu. Akram buat muka surat 3 cuti ni Akram buat muka surat 3 cuti ni. Muka surat 6, soalan 6 ditanya bagaimanakah cara melakukan solat bagi orang yang sakit. Kamu ambil yang muka surat 3, buku teks muka surat 3 yang atas sekali tu, yang warna kuning tu. Orang sakit boleh melakukan solat secara apa dia tulis tu? Itulah jawapan dia. Alif ke, ba ke, jim ke, dal? Muhammad. Okey, ada yang dah siap soalan 1 dan 2? Selain daripada Akram. Okey, Abang Barki dah siap dah. Saya nak jawab soalan 10. Soalan 10. Manakah antara berikut kaifiah solat secara duduk? Ada. Soalan tengok ni duduk. Untuk aurat, sentiasa mengingati Allah, ada keuzuran, duduk tegak menghadap kiblat. Okey, masa dah habis pukul 12. Lepas ni masa siapa? Sekarang ni Ustaz Omar. Okey, untuk cuti sekolah ni, untuk untuk hari Sabtu, hari Jumaat, Sabtu, Ahad, kamu boleh buat muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3, okey? Okey, muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3. Okey, masa surat dah habis. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Nombor 7, kat mana jawapannya? Terima kasih Ustaz Fidaus. Ada dekat buku. Sama-sama. Syifa, jawapan kamu tu ada dekat muka surat 3, Syifa, muka surat jawapan kamu ada kat muka surat 3. Muhammad, jawapan nombor 7 ada kat muka surat 3. Baca. Okey, jumpa lagi. Okey, Ustaz bagi salam lagi kan? Bye. Bagi salam lagi kan? Syifa lepas tu Umar pula. Syifa anak Umar je. Tumpang ada pada bapak kamu.